أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا واصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad dengan berangsur-angsur. Oleh itu hendaklah engkau bersabar menerima hukum Tuhanmu, memberi tempoh kepada golongan yang menentangmu. Dan janganlah engkau menurut kehendak orang yang berdosa di antara mereka atau orang yang kufur ingkar. Dan sebutlah dengan lidah atau dengan hati akan nama Tuhanmu di dalam dan di luar sembahyang, pada waktu pagi dan petang. Dan dengan apa keadaan pun maka sebahagian dari waktu malam sujudlah kepada Tuhan dengan mengerjakan sembahyang, dan seboleh-bolehnya bertasbihlah memujinya dengan mengerjakan sembahyang tahajud pada sebahagian yang panjang dari waktu malam. Sesungguhnya orang-orang yang menentangmu itu sentiasa mencintai kesenangan dan kemewahan dunia yang cepat habisnya, serta mereka membelakangkan tidak menghiraukan bekalan untuk hari akhirat. Ia amat berat penderitaannya kepada orang-orang yang tidak bertakwa. Kamilah yang menciptakan mereka serta menguatkan tulang sendi dan orak saraf mereka. Kami berkuasa membinasakan mereka. Dan apabila kami kehendaki, kami gantikan mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka, dengan penggantian yang sebaik-baiknya. Sesungguhnya segala keterangan yang disebutkan ini menjadi peringatan. Maka sesiapa yang mahukan kebaikan dirinya, bolehlah ia mengambil jalan yang menyampaikan kepada keredaan Allah dengan iman dan taat. Dan tiadalah kamu berkemahuan melakukan sesuatu perkara melainkan dengan cara yang dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana, mengaturkan sebarang perkara yang dikehendakinya. Ia memasukkan sesiapa yang dikehendakinya menurut aturan yang ditetapkan ke dalam rahmatnya dengan ditempatkannya di dalam syurga. Dan orang-orang yang zalim, ia menyediakan untuk mereka azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Masih lagi kita berada pada penafsiran ayat-ayat terakhir surah Al-Insan. Surah yang ke-76 pada juzuk yang ke-29 pada ayat yang ke-23 sehingga ayat yang penamatnya, yakni ayat yang ke-31. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menceritakan hal ehwal keadaan orang-orang yang taat dan orang-orang yang melampau di kalangan para musyrikin, orang-orang yang menyekutukan Allah, bagaimana watak dan sifat mereka di dunia. Sesudah Allah Ta'ala menerangkan tentang bagaimana keadaan orang kafir di hari akhirat kelak,
dan keadaan orang beriman dengan segala balasan-balasan yang dikurniakan. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mengurniakan kepada Rasulnya, menyebut antara nikmat yang terbesar yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Al-Quranul Karim. Di sebalik penentangan umatnya, di sebalik kejahatan dan penganiayaan kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang kafir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang beriman, bahkan sepanjang zaman, maka orang beriman kena ingat satu benda, Allah berikan kepada orang beriman nikmat yang besar, iaitu Al-Quran. Kita bila kena musibah, bila kena ujian, kita dengan cepat melihat nikmat yang besar yang Allah beri pada kita. Dan nikmat itulah yang menjadikan kita mampu bersabar dengan ujian-ujian dunia. Maka di sebalik penentangan musyrikin Mekah, penentangan orang kafir, bahkan penentangan mereka sepanjang zaman, di sebalik sejarah menunjukkan orang Islam menjadi mangsa-mangsa kezaliman. Melainkan bila mana Islam memerintah. Bila Islam memerintah, lagi mana Islam diperintah, maka mereka akan terus menjadi subjek kezaliman kepada orang yang tidak beriman kepada Allah, kepada orang yang tidak mentauhidkan Allah. Maka Allah Ta'ala menyuruh Nabi SAW bersabar dan menghadapi kemeluk dakwah, tribulasi dakwah, dengan menyebut nikmat Allah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, "Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila." Wahai Muhammad, kami telah turunkan kepadamu dari sisi kami Al-Quran secara berangsur-angsur. Perkataan tanzila, turunnya berperingkat-peringkat, berangsur-angsur, dalam tempoh 23 tahun. Apakah hikmah Al-Quran tidak diturunkan sekaligus bagi memudahkan Rasulullah menghafaznya, memahaminya dan beramal dengannya, dan bagi memudahkan orang beriman, dan bagi merawat segala isu-isu yang sentiasa ada pada zaman itu. Artinya kalau Al-Quran turun sekaligus, dia tidak merawat ataupun menyembuhkan isu-isu yang muncul. Sebab sifat Al-Quran bila datang satu isu maka turun ayat. Datang satu isu turun. Bagaimana kita hari ini kita lihat, bila datang suatu benda yang trending, benda yang viral, benda yang menjadi isu, maka ada jawapan. Kerana ketika itu manusia, bila dia beri jawapan ketika itu, mereka lebih memahami. Berbanding dijawab sebelum ditanya. Andai kata kalau saya mengajar, saya jawab dulu persoalan sebelum tuan-tuan tanya. Tuan-tuan tak akan ingat. Tapi bila tuan-tuan ada persoalan, baru saya jawab. Ada persoalan, baru saya jawab. Lebih kuat untuk diingat. Maka sifat Al-Quran bila datang persoalan, maka turun ayat penjawab. Dan juga kenapa Al-Quran diturunkan bukan sekaligus, untuk menolak dakwaan orang kafir bahawa Al-Quran ini ciptaan Nabi Muhammad. Kan kalau sekaligus, senang mereka tuduh, ni Nabi Muhammad buat ni, sekaligus dah siap. Tapi itu sebab peringkat. Setiap kali mereka tuduh begini, kata begini, maka turun ayat menjawab. Setiap kali mereka tanya benda ni, maka turun ayat. Ia berbeza kalau ia dah serpuk sekaligus. Sekaligus, maka ruang untuk mereka fitnah bahawa Quran ini Rasulullah dah siap. Daripada awal lagi, Rasulullah dah tulisnya, dah buatnya, lebih kuat. Namun sifat Al-Quran, dia terus turun sehinggalah kewafatan Rasulullah SAW. Sebaik saja Rasulullah wafat, setengah ulama menyatakan 2 minggu sebelum Rasulullah wafat, sehingga turunnya ayat, iaitu dalam surah Al-Ma'idah, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Ada yang menyatakan surah Al-Baqarah, "Wattaqu yawman turja'una fi ila Allah." Ayat ini 2 minggu sebelum baginda wafat. Dan kerana itu Ummu Aiman radhiyallahu taala anha menangis bila mana kewafatan Rasulullah, bukan kerana kewafatannya itu, tapi kerana terputusnya wahyu. Bukan maksud tak sedih Nabi wafat, sedih. Tapi lebih ditangisi kerana terputusnya wahyu. Kerana selagi mana Rasulullah ada, wahyu itu turun. Maka Allah telah menyebut sifat wahyu diturun secara mufarraqan, munajjaman, tanzilan. Itu berperingkat-peringkat, mengikut situasi, mengikut peristiwa, menjawab persoalan sehinggalah lengkap. Kemudian kata Allah selepas menyebut nikmat yang hebat itu, "Fasbir li hukmi rabbik." Kerana itu bersabarlah dengan sunatullah. Apa sunatullah?
bahawa orang-orang yang menentang perintah Allah tidak dibinasakan terus. Maka tempoh itu kena sabar. Kadang-kadang orang beriman tertanya-tanya, ni orang kafir, mereka dah lah sembah lain pada Allah, buat maksiat, kenapa tak hancur terus? Sebagaimana kita fikir hari ni, bukankah kita benar? Bukankah agama Allah ni benar? Maka kenapa orang kafir yang menguasai kita? Kenapa kita tak menguasai mereka? Kenapa mereka lebih kuat pada kita? Kenapa kita tidak kuat? Kenapa Allah tak, kalau kita bayangkan kat Gaza sekarang, kenapa tak turun gempa bumi kat Tel Aviv biar hancur, selesai masalah. Turun putih beliung ke, datang putih beliung, gulung semua Tel Aviv tu, macam kita dengar kaum Nabi Lut hancur dan sebagainya, maka menanglah orang Islam di Gaza. Tapi kata Allah, fasbir li hukmi rabbik. Sabar kamu dengan sunnatullah. Bila kita baca sunnatullah, bila kaum Nabi Nuh dibinasakan? Selepas 950 tahun dakwah. 950 tahun. Ini apa berlaku? Daripada Nakbah atau Nukbah tahun 47. Lebih kurang 75 tahun, 76 tahun. Dan apa berlaku kaum Hud alaihissalam? Juga puluhan tahun sebelum dibinasakan. Dan demikian juga Nabi Allah Saleh. Dan Allah menyuruh Bani Israil, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jahat mereka sampai peringkat bunuh orang Islam. Bukan nak bunuh Rasulullah SAW. Dan mereka dah tangkap, mereka dah zalim macam-macam seksaan, kutuk dengan pelbagai kutukan. Mereka dah aniaya dengan pelbagai penganiayaan. Teruk. Sehingga sebagian sahabat kata, ya Rasulullah, kenapa tak doa biar orang kafir ni binasa? Kenapa tak doa biar Allah beri pertolongan pada kita? Kerana Allah menyebut fasbir li hukmi rabbik. Sabarlah dengan sunnatullah. Kerana Allah nak jadikan orang beriman ini sabar dengan ujian, kuat. Orang beriman bukan anak manja. Orang beriman orang yang kuat. Mereka faham sunnatullah bila diuji, sabar. Dan yang kedua, kerana Allah nak ambil daripada umat ini golongan yang mati syahid. Syuhada. Kalau turun putih beliung datang ke bumi, tak adalah orang mati syahid. Allah nak jadikan di kalangan orang beriman ini, sebagaimana Allah sebut dalam Quran, wa yattakhidha minkum syuhada. Dan Allah nak mengambil sebahagian kamu ini sebagai orang-orang yang mati syahid. Sebahagian besar orang beriman, Allah nak angkat darjat dengan ujian ini. Sebahagian lagi Allah nak ambil mereka sebagai syuhada. Dan sebahagian lagi Allah nak jadikan mereka yang akan memimpin kemenangan. Untuk menjadikan kemenangan itu kemenangan yang matang. Kita bukan menang sebab kita katakan daddy kasih. Macam tu. Bukan, kerana kita ni anak toke kita pun menjadi. Bukan begitu asas Allah nak beri pada kita. Allah nak beri kita menang dengan kekuatan dan kematangan. Sehingga tiada jawapan, tiada sebab orang nak jatuhkan kita lagi. Sebab itu bila Islam naik, dia naik terus sampai 1000 tahun. Dia tak naik setahun, 2 tahun. Dan tidak ada empire yang paling lama daripada empire Islam. Kesinambungannya semenjak zaman Khulafa Ar-Rasyidun. Sehingga Umayyah, sehingga Abbasiyah. Sehingga beberapa kerajaan terkenal, Muwahhidun, Murabitun, Ayyubiyun. Sehinggalah kepada kerajaan Uthmaniyah atau Uthmaniyun. Yang memakan masa hampir 1000 tahun. Dan tidak ada kerajaan Islam yang lebih lama pada itu. Tidak ada kerajaan atas dunia selama itu. Hatta Rom dan Parsi sekalipun. Dan ini janji Allah. Wala yumakkinannahum. Allah akan beri kamu kedudukan, kekuasaan. Wa'adallahu alladhina amanu. Wa'adallahu alladhina amanu minhum. La yastakhlifannahum fil ardh. Allah telah berjanji pada orang beriman di kalangan kamu, Allah akan angkat orang beriman. Wa'adallahu alladhina amanu minkum. La yastakhlifannahum fil ardh. Allah telah berjanji kepada kamu, Allah akan angkat orang beriman menjadi khalifah. Dia bukan ketua biasa-biasa, khalifah. Masuk khalifah ni, dia akan jaga dunia, bukan jaga negara. Dia sebut kata khalifah. Bagaimana Allah sebut dalam permulaan waktu penciptaan Adam AS. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak jadikan atas muka bumi ini khalifah. Apa maksud khalifah? Dia bukan pemimpin satu negeri. Dia pemimpin dunia. Maka itulah khalifah yang Allah janjikan pada umat Islam. Sebab itu umat Islam dah wujud khalifah. Kemudian jatuh sebagai satu ujian. Dan akan naik kembali sebagai khalifah. Sebab itu bila kita sebut Mahdi yang akan muncul, dia akan jadi khalifah. Dia bukan perintah negeri-negeri. Daerah-daerah bukan. Dunia. Turun Nabi Isa, dia akan perintah dunia. Kerana dia adalah khalifah. Maka Allah Ta'ala kata pada Nabi SAW, pujuk Rasulullah. Sabarlah dengan ketentuan Allah. Wala tuti' minhum. Sebalik sabar, tetap ada attitude. Jangan kamu pedulikan segala gesaan mereka
segala ugutan mereka, segala perkara kejahatan yang mereka buat diriwayatkan. Bila mana orang kafir ini, bila Allah menyatakan wala tuti' minhum asiman aw kafura, jangan kamu peduli apapun kejahatan daripada para pendosa dan pada orang-orang yang kufur ini. Diriwayatkan Utbah bin Rabi'ah, dia datang jumpa Nabi SAW, nak persendakan Rasulullah. Lalu dia kata apa? Ya Muhammad, irji' an hadzal am hatta uzawijaka waladi fa inni min ajmali Quraisyin waladan. Wahai Muhammad, dahlah dakwah tu, berhentilah. Kembalilah agama asal. Aku akan kahwinkan kamu dengan anak lelaki aku. Dia suruh kahwin dengan lelaki. Aku kahwin, bagi kahwin anak lelaki aku sebab aku ni keturunan orang mulia. Dia pun mainkan. Dia persendakan Rasulullah. Datang seorang lagi namanya Walid bin Mughirah. Juga orang yang paling kuat penentangan kepada Islam. Dia kata apa? Ana u'tika minal mal hatta tarda. Muhammad, stop dakwah. Aku akan beri kepada kamu harta sehingga kamu rasa cukup. Fa inni min aktsarihim mala. Karena aku orang paling banyak harta. Seorang tahu harta. Seorang tahu anak lelaki kerana mempersendakan Rasulullah. Seorang datang menawarkan Nabi pangkat. Seorang datang menawarkan Rasulullah rawatan percuma. Barangkali wahai Muhammad, barangkali kamu ini matbub. Matbub maknanya kena penyakit sihir. Kami belanja harta, kami ubat kamu. Yang mengarut sangat kamu dakwah ni. Tuan bayangkan apa yang tuduhan yang Rasulullah kena. Dia kata gilakan harta, mereka tawarkan harta. Dikatakan gila jawatan, mereka tawar jawatan. Dengan syarat berhenti dakwah. Itu syarat dia. Kalau kita fikir kenapalah Nabi tak terima jawatan, Nabi tak terima harta, Nabi tak terima semua tawaran. Masalahnya dia suruh hentikan dakwah. Yalah ambil dulu, lepas tu buatlah. Tak boleh sebab tuan-tuan ada orang memiliki kuasa dengan syarat. Akhirnya nampak ada kuasa tapi tak boleh buat apa-apa. Sebab dia telah ada syarat di bawah. Boleh kami angkit kamu jadi ketua tapi dengar cakap kami. Jadi puppet. Dan ini bukan berlaku pada zaman ni. Ia berlaku zaman-zaman dulu. Pemimpin-pemimpin yang menjadi puppet. Sebagaimana berlaku pada zaman kerajaan Abbasiyah di akhir Abbasiyah. Mereka dikontrol oleh Saljukin, oleh Buwahiyun. Khalifah cuma nama. Tak ada apa-apa. Maka mereka juga nak buat Rasulullah ini. Ini awal lagi. Wahai Muhammad, kamu jadi pemimpin Raja Mekah, tapi dengar cakap kami. Kekal sembah berhala. Supaya orang Islam semua tahu. Betul kita nak harta. Betul kita nak jawatan. Tapi kerana kita nak bagi melaksanakan prinsip. Kita nak harta untuk melaksanakan perintah Allah. Kita juga nak jawatan untuk mencari redha Allah. Bukan orang Islam tolak harta. Tidak juga tolak jawatan. Kita tolak harta yang datang dengan cara menggadaikan prinsip. Kita tolak jawatan dengan cara menggadaikan prinsip. Kita nak jawatan dengan menguatkan lagi prinsip. Harta menguatkan lagi prinsip. Tuan-tuan Islam bila mencela kekayaan dan harta, bukan cela kerana kekayaan itu. Kerana ia diambil dengan fasik. Dengan tidak mempedulikan halal haram dosa pahala. Kita nak ambil dengan nilai yang Allah Ta'ala ajar dan perintah. Sebab itu kata Allah Ta'ala, wahai Muhammad, jangan peduli mereka, apapun mereka kata kepada kamu, apapun mereka persendakan kamu. Wadhkurisma rabbika bukratan wa asila. Baik, Allah beri satu terapi pada Rasulullah. Tuan-tuan, kita kalau dengar orang cakap ni, kita, jadi kalau telinga tak tebal ni, cepat koyak lah. Cepat kecil hati. Setiap kali kita dengar benda-benda yang kita tak berapa setuju, apa tadi menuduh pada benda yang kita rasa kita tak salah. Maka lagilah kita rasa kecil hati, rasa macam down dan sebagainya. Maka Allah Ta'ala ajar pada Rasulullah. Tidak ada cara sebab kita hati kita ni, makanan dia lain. Makanan dia bukan burger, makanan dia bukan ayam goreng. Makanan dia makanan kerohanian. Makin dekat, makin kuat hubungan kita dengan Allah, makin besar hati kita. Tetapi ini bukan sekadar persoalan dakwah, bukan persoalan kehidupan. Yang ini yang tak bahaya, yang kita tak berapa bahagia sebab kita ni jiwa koyak ni masalah. Bila tegur sikit masalah, salah cakap sikit masalah. Jiwa-jiwa kita ni ada masalah. Maka bagaimana kita nak kuatkan jiwa kita? Atau bila kita dengar benda-benda yang tidak elok pada agama kita. Bila orang fitnah agama kita, kita pun rasa macam nak marah. Terus pergi bakar kedutaan dia. Islam tak ajar begitu. Memang marah tapi berprinsip. Kita tak diajar marah sehingga menimbulkan fitnah. Ustaznya orang kafir keluarkan statement macam mana. Kita nak marah. Apa nak apa? Kita pergi bakar je lah.
kita buat, itu fitnah pada agama. Bagaimana orang Islam boleh menguruskan kemarahan? Rasulullah SAW dek marah pada ketika itu. Ada sahabat-sahabat fikir nak bunuh je orang kafir ni. Nabi kata jangan. Sebab kita tak diizinkan perang. Hamzah yang gagah. Umar Al-Khattab gagah. Ini getak bibir tahan. Kalaulah dibenarkan lempang seorang-seorang. Tapi Islam tak benarkan. Supaya tak dikatakan Islam tertegak dengan ganas. Pada permulaannya. Tidak diizinkan seorang pun untuk mengeluarkan senjata. Menghunuskan senjata. Kita dah cerita Rasulullah ni pun bukan orang kopek-kopek, gagah. Nabi ni orang kuat. Kalau Nabi tak kuat masihkan pada usia 50-an, 60-an, Nabi masih berada di medan perang. Boleh panjat bukit. Kuat sehingga sahabat menceritakan kekuatan Rasulullah, keberanian Nabi SAW. Bila kami takut, kata Ali bin Abi Talib, kami berlindung belakang Rasulullah. Sebagaimana berlaku dalam perang Hunain. Dek, serbuan musuh mengejut, datang rasa takut. Pakat berlindung belakang Rasulullah. Rasulullah ni berani. Dalam peringkat dakwah, Rasulullah boleh pukul belaka ni. Abu Jahal, dia cekak macam tu je. Lempang sebiji, bisu Abu Jahal. Tapi Islam tak benarkan buat macam tu. Pada peringkat ini umat Islam diajar jiwa kuat. Baik, nak suruh ajar jiwa-jiwa kuat ni bukan benda kat mulut. Jiwa kuat, kita pun kuat. Caranya ialah sentiasa mengingati Allah. Pagi dan petang, zikir. Kemudian apa kata Allah? Wa minal lail, dan pada waktu malam. Fasjud lahu, sujudlah pada Allah. Ini kelebihan sembahyang. Bila kita sebut sujud, sembahyang. Artinya amalan paling afdal dilakukan tengah malam ialah solat. Solat. Kerana itu disebut dalam hadis Nabi SAW tentang sebaik-baik solat. Itu solat malam. Solatul lail. Solat malam lebih afdal daripada solat siang. Tuan-tuan sembahyang sunat banyak siang, afdal lagi solat malam. Dan sepakat ulama solat malam yang paling afdal ialah solat witir. Dan Nabi SAW tidak pernah meninggalkan witir walaupun musafir. Solat sunat-sunat yang lain mungkin Nabi tinggalkan ketika mana Nabi musafir. Tapi baginda SAW tidak meninggalkan solat witir walaupun Nabi musafir. Nabi akan solat atas kenderaan. Sehingga berhenti, maka Nabi solat kat bawah pula. Sebenarnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kerana besar pahala witir. Walaupun kita cuma kena witir bulan Ramadan je. Bulan lain seperti tak wujud. Kata witir, sebagaimana kata Imam Nawawi dan Rawdah, solat malam Rasulullah ialah witir. Nabi bukan solat tasbih, solat taubat, bukan. Nabi solat witir, 11 rakaat. Solat malam Rasulullah. Dan itulah qiyamul lail Rasulullah. Dan itulah tahajud Rasulullah. Tahajud Nabi SAW. Nabi solat tahajud berupa solat witir. Kita ni, kita boleh sebut apa beza solat witir dengan solat tahajud, dengan solat malam. Tetapi bila kita sebut tahajud, iaitu tidur seketika waktu malam, kemudian bangun solat. Maka semua solat itu dalam kategori tahajud. Sebab ia dimulakan dengan tidur dahulu. Memang tuan-tuan solat taubat ke solat tasbih dalam kategori solat tahajud. Ataupun tuan-tuan memang niat sendiri usalli solat tahajudi, maka tahajud. Ia bersifat sunat mutlak ketika itu. Atau kita tak tidur. Kita tunggu solat. Ini namanya qiyamul lail, menghidupkan malam. Saya lepas isyak tak tidur-tidur. Terus kita melakukan solat. Itu panggil qiyamul lail. Qiyamul lail yakni kita hidupkan malam. Wa imma kita baca Quran, wa imma kita sembahyang, wa imma kita buat apa, solat jenis apa pun dipanggil qiyamul lail. Tapi jullu ataupun kita sebut jullu semua qiyam Rasulullah ialah witir. Sebab itu kata Rasulullah, wa idza khiftas sub fa'autil biwahidah. Kalau kamu takut subuh masuk, solatlah witir walau 1 rakaat. Ikut mana pun suruh solat witir. Kalau kita bimbang solat subuh dah nak masuk, katakan pukul 6 pagi solat subuh. Kita ada masih seminit lagi, 5:59. Sempat apa? Sempat solat witir 1 rakaat, solat witir 1 rakaat. Kan ini solat yang paling afdal pada malam hari. Maka Allah menyuruh Nabi SAW sebagai supaya fasjud lahu wasabbihhu, dan bertasbihlah pada Allah pada malam yang panjang. Sebagaimana kita baca surah Muzammil dan surah Muddathir. Allah menyuruh Rasulullah untuk melakukan qiyam dengan waktu yang panjang. Untuk apa? Menghadapi tekanan dakwah. Tuan-tuan, saya dah sebut dalam hidup ni kita akan ada tekanan macam-macam. Tekanan keluarga, tekanan perniagaan, pekerjaan. Hati kita sentiasa kita abaikan pengisian dia. Sebab itu kita berada pada zaman orang depression, stres, orang berada tekanan yang kuat. Atau kadang-kadang masalah tak besar sangat. Dia boleh termenung berbulan-bulan. Kadang masalah tu banyak je penyelesaian.
Tetapi dia lebih melihat penyelesaian itu dengan termenung, bersedih, murung, kemudian buat perkara yang sia-sia. Tentang Islam aja, kerana pemilik hati ini Allah. Yang tahu urusan hati ini Allah. Allah tahu bagaimana hati itu lemah dan kuat. Maka Allah ajar kita, terapi kita. Sama ada dalam urusan dakwah, kerana kita dah sebut, dakwah ni benda besar bukan benda kecil. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Kami akan turunkan pada kamu dengan satu bebanang yang berat. Bebanang apa? Dakwah. Dakwah ni bukan ringan, tuan-tuan nak ubah orang. Kita nak kejut anak kita subuh pun, malas dah kita sekarang. Malas dah Ustaz, biarlah Ustaz. Itu belum nak ubah dia. Kita nak ubah orang daripada sembah berhala, daripada kufur, kafir, nak ubah. Bukan benda senang, dia berat. Tidak boleh melakukannya melainkan orang yang panggil dzu himmatin aliyah. Orang punya keazaman yang tinggi. Orang yang mampu ubah orang ni sebab dia keazaman dia kuat. Keazaman yang mengatasi segala alasan dia. Baik, kita sebut tentang bagaimana membina hati yang kuat. Dengan tekanan-tekanan, perkataan-perkataan, dengan makin hamun, dengan sekian-sekian bahasa, gelarang, umpatan, fitnah. Dengan cara memperdekatkan diri pada Allah. Guna benda ni. Ini satu cara, tak ada cara lain. Tuan-tuan nak kuatkan jiwa, maka ini antara caranya. Selain daripada ibadat puasa. Orang yang mampu berpuasa, orang ni mempunyai jiwa besar. Jiwa kuat. Kerana dia mampu menyekat nafsu makannya, dia sebenarnya berjaya menyekat nafsu lemah dia. Sebab itu Rasulullah dalam kebanyakan hidup Nabi puasa qiyam, puasa qiyam. Tapi Nabi taklah wajibkan pada umat dia. Nabi tahu beban. Membebankan. Tapi bagi orang nak kekuatan ini dia jawapan dia. Jawapan, bila kita minta tolong dengan Allah, dalam proses menunggu kita kena kuat. Allah menyebut, wasta'inu bis sabri was salah. Mintalah tolong kepada Allah dengan sembahyang, dengan puasa. Bis sabri kata ulama, puasa. Sabar. Was salah, sembahyang. Kerana kedua-dua ini menjadi sebab kuat untuk kita menunggu, menanti kemenangan dan pengkabulan doa daripada Allah. Sebab kadang-kadang kita ni tuan-tuan bila doa, tak kuat nak tunggu pengkabulan. Tak kuat. Tapi bila kita dekatkan diri kita dengan Allah, kita yakin kita akan dikabulkan doa. Akan diberikan apa yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Kemudian kata Allah, inna haula, mereka yang menentangmu wahai Muhammad, yuhibbunal ajilah, semuanya para pecinta dunia. Jadi kita dah jumpa jawapan. Siapa yang benci agama? Pencinta dunia. Orang yang sayang agama ialah orang yang tak cintakan dunia. Bukan kita kata orang tak ada dunia, tak cinta dunia. Sebab itu Allah menyebut perkataan yuhibbun. Apa maksud yuhibbun? Sayang. Sebagaimana Allah sebut dalam ayat yang lain. Ya Allah menyatakan mereka sifat mereka yuhibbunal mala hubban jamma. Manusia itu sukakan harta dengan suka yang melampau-lampau. Dalam Islam, kita boleh tak suka harta? Boleh. Suka anak-anak, suka tengok kebun, tengok ladang, suka tengok duit, tak ada masalah. Dengan syarat tidak menjadikan cinta itu mengatasi cinta Allah dan Rasulnya. Sebab cinta ni fitrah, kita suka ni fitrah. Kadang-kadang kita tengok kebun kita lawa, suka tengok. Kita tengok perniagaan kita baik, kita suka. Itu fitrah. Baju baru, suka. Kasut baru, suka. Dan sahabat cerita, ya Rasulullah, kami suka pakaian baru, kasut baru. Nabi tak apa, itu fitrah. Tak ada masalah. Kita suka benda-benda nikmat-nikmat dunia. Kita kata saya suka makan laksa Johor, saya suka makan mie kari, silakan, tak ada masalah. Tapi bila sampai pada perintah Allah dan Rasul, apa kata Rasulullah? An yuhibballah wa rasuluhu, an yuhibballah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Cinta dia pada Allah dan Rasul mengatasi cinta dia pada selain pada itu. Bila bertembung dengan cinta Allah, kita akan pilih cinta Allah tanpa teragak-agak. Bila bertembung dia dengan cinta Rasul, kita memilih cinta Rasul tanpa teragak-agak. Sebab itu kita sanggup korbankan harta kita, masa kita, atau anak-anak kita pada jalan Allah. Bagaimana kisah seorang sahabiah yang anaknya gugur syahid. Akhirnya dia menangis kerana tak ada anak lagi nak hantar untuk mati syahid. Bukan dia menangis sebab anak dia syahid. Dia menangis sebab tak ada lagi anak nak hantar untuk syahid. Ya, orang-orang yang telah mengorbankan harta benda dan apa yang dimiliki pada jalan Allah. Ni sahabat-sahabat, bila mana Rasulullah balik perang, pertama mereka tanya bagaimana keadaan Rasulullah. Mereka tak tanya anak mereka dulu, suami mereka dulu. Macam mana suami saya tak? Mereka tanya bagaimana Rasulullah. Kalau Rasulullah selamat, semua musibah menjadi mudah. Lepas tu baru tanya suami saya macam mana, anak saya macam mana. Pertama-tama mereka tanya tentang Rasulullah SAW. Kerana kecintaan mereka.
Bukan tak sayang suami, bukan tak sayang anak-anak. Bukan tak sayang pasangan, sayang. Tapi mereka nak biar Rasulullah selamat sebab Rasulullah obor pada perjuangan. Itu para sahabat kata, kalau, ni wanita-wanita salihah kata, kalau Rasulullah selamat, musibah selepas itu mudah. Jadi kalaupun mati itu suami kami, mudah sebab kami ada Rasulullah. Rasulullah akan doakan, Rasulullah akan berikan kebaikan pada kami. Sehingga seorang ibu berkata, ya Rasulullah, anakku mati syahid, perang bersamamu. Namanya Harithah dalam perang Uhud. Aku cuma tertanya-tanya anakku kat mana. Kalau anakku berada di tempat baik, aku gembira. Kalau sebaliknya aku nak nangis. Dia bukan nangis sebab anak dia mati. Dia nak tanya anak dia kat mana. Selepas mati anak kat mana? Kata Nabi SAW, bahkan anakmu dalam syurga. Maka perempuan itu pulang dengan keadaan gembira. Dah cukup. Dia bukan sedih mati tu. Kat mana lepas mati? Kat mana? Orang macam kita jahil sedih mati. Sedih mati. Padahal kita pun mati juga. Yang patut kita sedih, ni lepas mati dia kat mana? Kalau dalam syurga kita boleh gembira. Seronok. Dia mati dalam baik dan taat. Kita seronok. Kerana sahabat-sahabat kita di Palestin, bila anak mereka, bila saudara mereka mati dalam memperjuangkan agama mereka, seronok, mereka gembira. Maka mereka saling ucap tahniah kerana kegembiraan. Bagaimana kita baca kisah Silah bin Asyam dan juga isterinya Mu'adzah al-Adawiyah radhiyallahu ta'ala anha. Bila dapat berita Silah gugur syahid dalam peperangan di Kolan di Afghanistan bersama anak dia. Maka Mu'adzah al-Adawiyah ni anak murid pada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Mu'adzah al-Adawiyah. Lalu wanita-wanita datang ke rumah dia nak ucap takziah sebab suami mati, anak mati. Maka kata Mu'adzah, wahai pada muslimah, kalau kamu datang nak ucap takziah, sila balik. Kau datang nak ucap tahniah, sila datang. Kau datang nak ucap tahniah, datang. Kau datang nak ucap takziah, nak suruh aku sedih suami aku mati, pergi balik. Terlihat bagaimana mereka melihat kecintaan pada Allah, mengatasi segalanya. Maka Allah menyebut golongan yang tentang agama, siapa mereka? Kalla bal tuhibbunal ajilah. Mereka yang cintakan dunia. Wa yadharunal akhirah. Dan mereka yang tinggalkan akhirat. Dalam percakapan mereka tak ada cerita dosa pahala. Cerita dunia. Ini yang yadharunal akhirah. Kata ini istimewa orang beriman. Kita orang beriman cari tak harta? Cari. Cari tak pangkat? Cari. Sebab kita manusia. Tapi kita cerita dosa pahala. Orang Islam ni, tuan-tuan sekalian, kalaupun sebelum ini dia ambil dunia dengan lara, katakan, kemudian datang keinsafan, maka dia akan basuh, bilas balik dosa dia. Dengan taubat, dia sanggup beri balik, tak apalah. Inilah dia jiwa orang beriman. Di sebalik kita cinta dunia, kita tak tinggalkan akhirat. Kita ada perkiraan pahala dosa. Kita ada perkiraan mencari kemuliaan di sisi Allah dengan harta kita, dengan pangkat kita. Kita kumpul duit banyak-banyak, kita pun nak menjadikan ia jariah kita. Kita nak jadikan wakaf kita. Kita nak jadi infak kita. Kerana kita fikir akhirat. Orang kafir tak ada. Mereka cuma fikir dunia. Dzalika mablughuhum minal ilm. Ilmu dia setakat tu. Tapi orang beriman, jadi iman, kita akan tengok jauh. Kalaupun kita tak tengok sekarang, nanti dah ala tua ni kita pun boleh ingat. Boleh ingat nak buat sekian-sekian. Kerana kita tahu ada akhirat. Ada setengah-setengah hamba Allah. Dia nak buat baik, dia tak tahu cara nak buat baik. Sahabat saya pun hajur. Ni awak ni semua geng-geng jutawan duit banyak. Kalau awak wakar, kalau buat sekian-sekian. Maka dia terbuka. Terbuka hati dia. Oh macam tu. Kita orang macam tak terfikir ada benda tu. Yang menjadikan kekal pahala kita. Lalu mereka pakat wakafkan sebagian besar harta mereka. Jalan kebaikan ini. Ini orang beriman. Walaupun saya katakan dia mungkin satu fatrah dia lalai. Bila dia ingat, dia terus nampak akhirat. Tapi orang kafir, dia tak ada silah tu. Dia memang cerita dunia. Mana ada akhirat? Dia baik macam mana pun dia tak cerita akhirat. Dia tetap cerita kemasyhuran nama kat dunia. Kemudian kata Allah, nahnu khalaqnahu, sedangkan kami jadikan mereka. Wasyadadna asram, kami yang jadikan orak saraf mereka. Baik, kenapa Allah sebut sampai orak saraf ni? Contoh kita ni rasa gagah, cuba sakit saraf. Contoh kena slip disc je. Gagah macam mana kalau orang kena slip disc? Tanya orang slip disc tu. Nak dukung anak pun tak boleh. Bukan anak yang tua tu, anak kecil tu. Orang slip disc. Bila Allah menyebut perkataan asrahum, kami jadikan orak-orak saraf mereka. Allah nak beritahu ni kekuatan manusia ni pada orak-orak yang ada ni. Tuan-tuan kata, slip disc kalau tuan-tuan salah orak. Kenapa salah orak? Kaki salah orak, dah huduh dia jalan.
Teruk dah jalan. Bukan catwalk, bewok. Jalan. Uduh kita. Artinya, bayangkan baru Allah Ta'ala sentuh orang je tu. Ni orang leher kita silap tidur. Ni sakit, paling sakit je sakit leher. Kalau sakit leher, Allah, silap tidur. Kalau kata dalam kuliah, jangan tidur. Ni silap tidur. Dia boleh silap tidur, terkehir leher. 2 minggu nak baik. Ni sarah sikit je. Bukan dia cedera, sarah dalam ni sikit. Urut sikit. Allah sebut, wasyadatna asrahum. Kami yang jaga, kuatkan saraf-saraf mereka. Untuk kita tahu dalam tubuh badan kita ada satu sistem. Nama urat saraf ini. Dia petik satu, Allah uji satu, habis dah kita. Habis dah, dalang dah tak boleh, nak paling tak boleh, apa benda lagi. Semua tak boleh. Kenapa Allah sebut benda ni? Allah nak sebut kekuasaannya. Kemudian kata Allah, wa idza syi'na, kalau kami kehendaki, kami binasakan semua. Kemudian, badanna amsalahum tabdila, dan kami ganti orang macam mereka. Tuan-tuan, kita kalau mati, kemudian kita digantikan, bukankah yang menggantikan kita sama macam kita? Manusia nama. Tuan-tuan sekarang ni manusia ni. Nanti kita mati, siapa ganti kita? Anak-anak kita lah. Bukankah anak-anak kita macam kita? Tapi apa amaran Allah di sini? Wahai manusia, apakah kamu nampak kamu istimewa bila kamu meninggalkan perintah kami? Perintah. Kami boleh binasakan kamu semua dan kami gantikan orang macam kamu juga dan dia tak ada alasan macam kamu. Itu dalam kelompok manusia yang ada alasan. Dalam kelompok manusia yang lalai dengan dunia. Dalam kelompok manusia yang tinggalkan Tuhan. Allah kata aku musnahkan kamu. Aku ganti orang yang perangai tak macam kamu. Tapi fizikal dia macam kamu. Artinya kita faham satu benda. Bukan kerana zaman Rasulullah sahabat-sahabat. Bukan mereka kuat mentaati Allah kerana fizikal mereka. Kerana akhlak mereka. Fizikal kita dengan sahabat-sahabat sama. Tuan-tuan 2 kaki, sahabat pun 2 kaki, bukan 4 kaki. Sampai rajin ke masjid sebab dia ada 4 kaki, sahabat kita 2 je. Sahabat-sahabat ada 2 tangan macam kita ada 2 tangan, 5 jari, sama tak? Sama. Tangan itulah yang pegang mushaf pagi sampai petang. Sahabat-sahabat dia ada kepala 1 je, bukan 3 kepala. Untuk dipenggal satu-satu. 1 kepala, kita pun 1 kepala. Secara fizikal kita sama. Tetapi secara akhlak, secara kesungguhan itu beza. Sebab itu kata Allah, kami boleh binasakan kamu dan kami jadikan orang macam kamu juga tapi bukan alasan macam kamu. Bukan perangai macam kamu. Dia isunya perangai. Bukan perangai macam kamu. Beralasan macam-macam bila nak solat. Beralasan macam-macam bila suruh tegakkan agama Allah. Beralasan macam-macam bila suruh haramkan judi, haramkan arak. Banyak je alasan. Kami akan jadikan orang macam kamu juga dia tak ada alasan. Kita tengok tuan-tuan ada orang yang saya katakan sama, tapi lihat kekuatannya dalam mentaati perintah Allah. Tanpa ganggu pun dunia dia, okey. Dia boleh cari dunia, dia boleh sembahyang. Dia boleh cari dunia, dia boleh taat Allah. Tak terjejas siapa pun. Dia boleh cari halal dan hartanya banyak. Banyak yang halal. Bukan cerita, Ustaz kalau nak banyak kena haram. Tidak, tak banyak. Siapa kata? Allah tunjuk contoh orang yang boleh cari harta banyak dengan halal. Allah tunjuk contoh orang boleh kaya dengan cara tak lupa Allah. Bukan lagi kuat ingat Allah. Dia kaya, dia lah yang sembahyang dulu. Ataupun berada sah depan, dia kaya. Maka apa alasan kamu orang miskin? Jadi ini bukan isu fizikal. Ini isu perangai kita, tabiat, PA kita. Sebab itu kata Allah, kami boleh binasakan kamu dan kami adakan orang yang bukan macam kamu. Walaupun macam kamu secara fizikal. Kemudian kata Allah, inna hadhi tazkirah. Ini peringatan dia. Ingatan. Faman syaa'a attakhadha ila rabbi sabila. Siapa yang mengambil peringatan ini untuk sampai pada jalan Allah, silakan. Contoh kita ingat, kita hidup sementara. Allah ciptakan kita. Allah yang menguasai kita. Kita ingat bahawa nanti ada hari akhirat yang amat berat. Keadaan dan suasananya tanpa segala bekalannya. Maka kata Allah, ini peringatan. Siapa nak ambil peringatan ini untuk sampai pada Tuhan mereka, silakan. Nak jadi baik, silakan. Allah beritahu orang kita, jadi baik. Kita dah sebut, jadi baik ini tak susah. Bila tuan-tuan niat nak baik, Allah tolong kita. Masalahnya kita ada tak niat nak jadi baik. Itu masalah. Kalau kita tanya orang-orang jahat, awak ada tak niat nak baik? Bukan niat kat mulut, kat hati. Mulut memang jahat, ada. Hati tu ada. Kalau bila orang tu dalam hatinya ada niat nak baik, niat nak jadi baik, Allah akan sempurnakan. Kita pun sama macam segala perintah Allah. Maksud saya sebut tentang haji.
Dia tanya, awak nak pergi haji tak? Nak. Bukan mulut hati awak. Hati awak kena jujur, bukan mulut. Mulut semua kata nak. Hati nak. Kalau betul hati kata nak, dia akan sampai. Dia tetap akan sampai. Kalau dia tak sampai secara fizikalnya, dia sampai secara niatnya. Yang ini disebut dalam hadis Nabi, niyatul mu'min khairun min amali. Niat orang beriman lebih baik pada amalan. Niat dia sampai. Walaupun dia mati tanpa pergi haji, dia di sisi Allah mabrur dengan niat dia. Atau orang mati syahid. Awak nak tak mati syahid? Jangan cakap mulut hati awak. Nak tak? Nak, walaupun awak mati atas tilang, awak mati syahid. Walaupun mati atas tilang. Walaupun mati sakit tua, mati darah tinggi. Tapi di sisi Allah, darjatnya mati syahid. Sebab itu disebut dalam hadis, Man sa'ala Allah syahadata bisidqin, ballaghallahu manazil syuhada wa imata ala firashi. Siapa yang mohon pada Allah untuk mati syahid dengan sungguh-sungguh, lalu Allah akan menyampaikan dia darjat orang mati syahid walaupun dia mati atas tilam dia. Niat kita nak perang, walau tak pergi perang, dah dapat pahala perang. Sebab itu nanti akhirat kelak, ada orang yang dibangkitkan bersama para syuhada dalam keadaan tak ada darah. Maka para syuhada tanya, ni kamu ni perang kat mana tak ada darah ni? Special ni mati. Mati tak ada darah, pakai yang tak koyak. Rupanya dia mati dengan niat dia untuk mati syahid. Niat dia. Niat yang baik. Dan itu bila Allah kata, siapa yang nak sampai ke jalan Allah, silakan. Allah persilakan dengan maksud Allah akan tolong. Allah akan bantu. Kemudian kata Allah, wa ma tasyaun. Ingat apa yang kamu nak tidak akan berlaku melainkan apa yang Allah kehendaki. Innallaha kana aliman hakima. Allah mengetahui lagi bijaksana. Baik, Allah beritahu semua benda yang berlaku ini dengan kehendak Allah, bukan kehendak kita. Maksudnya kita tiada kuasa kehendak. Tapi Allah tak paksa kita. Kita ada kuasa memilih. Allah beri kepada kita untuk memilih. Allah tak paksa kita memilih. Tetapi apa pun kita pilih dalam kekuasaan Allah. Dalam pemilikan Allah. Umpama saya katakan, awak nak RM1 ke nak RM10? Dua-dua ni duit saya. Maka awak yang pilih. Saya nak RM10 ambil. Tapi itu duit saya. Saya yang beri pada awak. Itu buah kuasa saya. Duit ini. Maka Allah Ta'ala kata, ni nak kufur ke nak iman? Dua-dua dalam kekuasaan Allah. Lalu kamu manusia yang akan pilih. Kalau kamu pilih iman, maka kamu beriman. Sebab itu Allah kata, wa ma tasyaun illa an yasha Allah. Apa yang kamu nak itu dalam kekuasaan Allah, kehendak Allah. Baik, anda kata gini, saya sudah beri pilihan. Saya kata, awak nak RM1 ke nak RM10? Dia kata nak RM10. Tak nak, saya nak bagi awak RM1. Boleh tak boleh? Pun boleh. Boleh, tak ada masalah. Sebab saya bagi. Dia tanya, awak nak A ke nak B? Dia kata nak A lah. Tak ada, saya nak bagi awak B. Sebab A ni saya rasa awak tak layak. Maka awak layak B. Bagi contoh. Manusia tidak diijbar. Tapi semua ini dalam kuasa Allah. Tapi manusia diberi pilih. Allah berfirman dalam banyak ayat. Antaranya Allah berfirman, wahadainahun najdain. Kami tunjukkan pada manusia dua jalan. Sila pilih. Umpamanya ni madu ni racun. Dua-dua dalam tangan orang yang menawarkannya. Tapi kalau orang tu pilih racun, dia yang pilih. Tapi racun itu tetap milik yang beri tu. Artinya Allah beri pilih. Nak kufur ke nak beriman? Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Siapa nak beriman, maka beriman. Siapa nak kufur, maka kufur. Maksudnya itu pilihan. Tetapi semua benda itu dalam kekuasaan Allah. Kemudian kata Allah, yudkhulu man yasha'u fi rahmatih. Allah memasukkan sesiapa yang dikehendaki dengan rahmat Allah. Tetapi bila kita sebut rahmat Allah, tahulah kita kebaikan kita dapat kerana rahmat Allah, bukan kerana kelayakan kita. Lalu kalau kita sebut rahmat Allah, kita kena cari macam mana cari rahmat Allah. Allah sebut sendiri. Bila Allah menyatakan rahmat Allah itu wa rahmatullah qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah dekat dengan orang yang suka buat baik. Dan kebaikan yang paling tinggi nilai baik ialah apa yang Allah suruh kita buat. Semayang, puasa, zikir. Bila kita buat benda itu, datang rahmat Allah pada kita. Bukan sembahyang itu yang masukkan kita dalam syurga, tapi rahmat Allah. Tapi nak dapat rahmat Allah kena sembahyang. Sebab rahmat Allah diperoleh dengan melakukan ketaatan padanya. Tentang gini, kalau kita sebut rasa cinta kita pada seseorang. Sebab apa kita cinta dia? Sebab dia buat benda yang kita suka. Bila dia buat benda kita tak suka, kita dah tak cinta dia. Dia buat benda yang kita suka. Nah, buat ni. Kita pun suka dia. Kita pun okey dengan dia. Walaupun kurang, kita redha dengan dia. Tapi kalau tak buat, kita tak akan suka dia. Maka Allah sebut, bila Allah kata, Allah masukkan
dan rahmat siapa dikehendaki. Apa maksud kehendaki? Dengan peraturannya. Maka siapa kawan orang baik, berarti dia nak berada dalam rahmat Allah. Siapa yang kawan jahat, berarti dia nak berada dalam kemurkaan Allah. Siapa masa-masanya digunakan menyebut nama Allah, berarti dia nak memilih rahmat Allah. Siapa dah masa-masanya buat kemaksiat dan mungkar, berarti nak pilih kemungkaran Allah. Maka rahmat Allah ini dia ada peraturan yang Allah sebut. Kemudian kata Allah, adalahum wadzalimina, dan orang-orang zalim. Siapa orang zalim? Orang-orang yang memilih kekufuran. Orang-orang yang memilih keingkaran, yang memilih dosa dan maksiat. Bukannya memilih jalan selamat dan jalan taat. Kata Allah, wadzalimin, dan bermula orang zalim itu a'addalahum, Allah sediakan bagi mereka azaban, azab. Kalau dengar kalimah azab pun dah takut. Aliman, Allah takkidkan. Azab pedih. Perkataan azab juga sudah makna cukup dah azab. Oh, azab saya hari ni. Ditambah lagi pedih. Nak beritahu apa maksud pedih? Nak beritahu azab tu tak kuat. Kita kat dunia ala bisa tegar biasa. Suatu benda yang kita dah terasa azab, dek lama-lama kita rasa macam biasa. Azab lah panas ni Ustaz. Bila tak ada aircon, lama-lama macam okey pula. Azab lah Ustaz sebab kurang makanan. Apa ke? Lama-lama macam okey. Azab kita rasa sebab selalu begitu begini, lama-lama okey. Sebab azab itu lama kebiasaan dia jadi ringan. Tapi akhirat, azab yang Allah sediakan, dia bukan azab je. Dia Allah sebut aliman. Apa maksud aliman? Tak akan kurang azab tu. Dengan sebab kita biasa. Sebab tu Allah sebut dalam ayat yang lain. La yukhaffafu anhumul azab walahum yunzarun. Tidak diringankan azab bagi mereka dan tidak juga diberi tempoh untuk mereka rehat. Rehat pun tak boleh. Bukan sekarang azab tu tak ringan, boleh tak rehat sekejap. Macam kita kan tengah-tengah sakit boleh rehat. Doktor cabut gigi, sakit doktor kejap, rehat kejap boleh. Sakit gigi ni, boleh rehat. Atau okey dia rehat 5 minit. Tak boleh, kau boleh saya nak rehat 5 hari. 5 hari saya datang balik. Boleh. Tak ada masalah, boleh. Jadi kita boleh rehat kalau kita rasa sakit. Tapi tidak dalam neraka. Azabnya dah tak kurang, makin sakit. Tak ada istilah ala bisa tegar biasa. Yang kedua, tak boleh rehat. Maksud tak boleh nak rehat 2 hari, 3 hari, tak ada. Dia berjalan terus. Maka ini janji Allah, ancaman Allah kepada orang yang zalim, orang yang mengingkari perintah Allah. Wallahu a'la wa a'lam bissawab.